Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita start presentation kita untuk group pertama, iaitu group apa ni Group Educational and Learning Environment kan? Alright. So Ili, you boleh pergi dekat ada tempat open share tray tu ke ataupun open, you bolehlah share file ke apa ke, whatever, screen ke? Jumpa tak? Dekat mana madam? Kejap saya try share screen saya dulu ni. Saya tunggu you. Screen saya tak? Nampak screen saya tak sekarang? Tak. Tak nampak screen? Nampak Nampak? lah medium. Okay. So you pergi dekat sini, dekat sharing ni. Kan you klik sini. Ni saya dah tutup lah tadi. mana? Kejap share. You dapat screen saya tak? Nampak tak? Nampak You pergi dekat box ni. box. Yang sharing ni nanti you tekan je lah kat situ. Ni saya tutup dulu saya punya sharing, nanti you sharing kat situ. Boleh Saya tutup sharing saya sekarang Okay. Box. Okay. You try to share your punya file. Boleh tak? Box. Saya content. Tak apalah, saya share saya punya screen yang you submit tu. Boleh tak saya share yang you submit dekat saya tu, boleh? Boleh. Saya tak tahulah dekat mana medium. Okay, kejap saya share screen saya lah. Saya share screen saya. Ni macam mana nak? Okay, share. Okay, saya buka you punya file hari tu. Kejap Ili Ili Najia. You nampak screen saya tak? Nampak? Okay, so you punya hari tu this one. Nampak? Nampak tak slide you? Tak. Tak dapat? Tak. Tak dapat you punya brief? Dekat Teams. Dia Saya sharing screen ni dengan you ni. You tak dapat screen saya? start lah medium. Dia stop? Okay, kejap saya stop. Saya share balik. Okay, saya share balik screen saya. Nampak screen saya tak? Nampak? Nampak tak Eli? Nampak. Okay. So saya share screen. Nampak tak you punya presentation tu? Medium dah share ke? Medium dah share ke? Ada lah, saya dah share. Nampak tak you punya presentation? Tak nampak pun. Tak nampak? Kejap saya terus share lagi yang lain jap. Macam mana ni saya nak share ni? Share. Open, saya terus share file. Tak ada PowerPoint file pula kat sini. Macam tu. Okay, yang ni you nampak screen saya tak? Nampak tak? Sekejap. Nampak tak muka you sendiri tu? Saya share screen tu. Ada muka you. Nampak. Okay, so saya tukar kepada ini. You nampak tak yang screen baru ni? Nampak tak? Ada you punya brief. Ada nampak tak? Okay. Dapat? Okay, you can start you punya presentation. Okay. Nak kena nampak muka ke medium?
Show lah je punya muka tu, tak apa. Saya nak you present je, cuba cakap. Assalamualaikum madam. Selamat tengah hari. Hari ni saya nak present klien saya brief proposal tentang special need center. Okay. Kenapa saya pilih ni? Sebab saya takutlah. Astagfirullahaladzim. Okey ke Ili? You cerita je lah, you tulis project brief you tu. Cerita pasal project brief, project objektif, project issue. Cerita satu ikut yang you tulis lah. Balik okay. Sofian Kid Special Needs Center. Okay. Project brief. People nowadays already know and open-minded about disabled people. Having a disabled child is not a burden for parents but a miracle for them. Kids with disability are the most beautiful creating ever that we should protect and give a perfect life for them. This project aims to educate basic life learning for the children without any pressure. Also provide a structured environment to a child so that the child able to reach independency. So, saya pilih special needs center, saya macam people zaman sekarang ni dia macam kita dah tahu tentang disabled, orang-orang yang istimewa. So kita dah open minded dah pun. So bagi saya kenapa saya pilih special needs center ni, sebab we have to be fair. Normal kids dengan disabled kids, macam education kita kena fair. Maybe normal kid kita bagi macam formal education. Untuk disabled kids ni kita ada ada kind of pelajaran macam tu. So we have to be fair. Kita kena bagi dua-dua kids ni education yang sama. Maybe cara yang beza. Okay. Lepas tu to develop unique potential and develop skill necessary to have an independent life. Untuk budak-budak disabled ni ada kehidupan masing-masing. Contohnya macam maybe ada orang yang macam disabled kid, tak apalah, tak pergi sekolah pun tak apa. Maybe ada orang macam tu. So bagi saya saya nak disabled kid ada independent life macam tu, boleh bergantung pada hidup masing-masing. Tahu macam mana nak hidup, tahu macam mana nak lalui satu seharian hari macam mana. Okay, project objective, specialized school for disabled children. Also provide a multidisciplinary intervention service for a various special needs children. Okay, so basically apa yang saya nak buat adalah specialized school for disabled children. Okay. Lepas tu project issue, working parents. Maybe ada disabled kid ni ada yang working parent, dua ibu bapa bekerja. Ada yang maybe bapa je bekerja. So diorang boleh hantar anak-anak diorang tu dekat tempat ni and bekerja. Lack of awareness about disability. Maybe mostly kita dah tahu budak-budak macam ni, tapi ada juga
orang yang belum tahu tentang disability ni apa. Macam contoh disability. So under tu kita ada banyak-banyak macam ADHD, kita ada dyslexia, kita ada autism, kita ada macam-macam kan bawah disability tu. So maybe ada orang yang tak tahu tentang benda tu. Lepas tu projek isu je lagi to abolish the stigma and negativity perception about disabled children. Untuk buang stigma dengan negativity perception tentang budak-budak ni, tentang orang-orang disabled, orang istimewa. Macam ada orang fikir macam kenapa nak hantar pergi sekolah, diorang orang istimewa, maybe ada orang fikir macam tu. Ada lagi orang fikir macam tu. So servis yang Sophia Kids ni, dia ada buat moderate learning difficulty, moderate learning disability, kesukaran belajar, lepas tu language development, delay, dia language perkembangan bahasa lambat, lepas tu global development delay, autism spectrum disorder, Down syndrome, untuk orang-orang Down syndrome contohnya. Kita boleh, faham tak? Maybe orang-orang Down syndrome ni tak boleh pergi school untuk orang normal. So dia kena pergi school khas, sekolah khas. Untuk orang dyslexia, ADHD, dyspraxia, early learning difficulty, kesukaran pembelajaran awal. Okay. Lepas tu customer target, parents yang ada anak-anak disabled, ada anak-anak istimewa. Lepas tu 3 to 14 years old kids. Dekat sekolah ni dia macam ada satu had umur, dia buat 3 hingga 14 tahun budak istimewa yang boleh masuk sekolah ni. Project approach, structured, maybe pendidikan yang structured, macam ni. Instead of macam formal learning, yang macam dia kasih ABC, lepas tu visual. Okay, macam dia more tu macam dia more tu jadikan budak macam untuk menarik perhatian budak melalui visual. Okay, education. So dia dikira education jugalah sebab kita provide macam-macam untuk budak-budak istimewa tadi. Contohnya dia ada okay, dekat sekolah ni dia macam dia ada learning dia, pelajaran dia macam contohnya learning through play, belajar sambil main. Lepas tu untuk language development, perkembangan bahasa, contohnya macam tu. Lepas tu brain gym untuk brain gym macam tu. Lepas tu untuk creativity. So dia macam dia bukan formal education yang mana kita ajar budak-budak istimewa ni macam budak-budak biasa. Dia bukan macam tu. Dia macam contohnya kita dekat budak biasa ni kita ajar dia stick macam ni. Untuk budak istimewa ni kita ajar dia melalui bermain. Macam tu lah. Lepas tu location dia dekat Jalan Solaris 3, Solaris Monkiara, Kuala Lumpur, dekat KL. So Ni area dekat rumah you ke?
Tak. Dia jauh. Saya duduk dekat Selangor. Kat Selayang. Yang ni dia dekat KL. Dekat Mutiara. So senang tak nak dapatkan site dia tu? Duduk jauh dengan you? Oh, tak boleh beza. Kena guna internet. Lepas tu site tu macam mana you punya ni apa? You kena mention dekat you punya site ni, you punya ni short lot ke apa ke you nak guna? Kalau macam saya nak buat klien lain, site lain boleh tak random? Kalau macam tu. Klien lain, site lain. Contohnya klien saya yang Sophia Kids ni, Special Needs Center, tapi saya nak buat macam berdekatan lagi sikit dengan, tapi dia punya site saya nak buat berdekatan lagi sikit dengan tempat saya. Boleh tak? Kalau macam tu. Boleh je, tapi I nak identify you punya klien tu tak apa. Kalau tak Sapphire Kids ni become you punya case study lah. Faham tak? Maksudnya case study you Sapphire Kids kan ada, saya minta case study ada 4 kan. So salah satu Sapphire Kids ni. So you tak perlulah buat dia adalah klien you. Janganlah tulis kat sini you punya klien. So klien you tu maybe you nak orang lain. Ataupun you boleh je Sapphire Kids ni as you punya klien tapi you buka tempat lain. Boleh juga macam tu. Okay. Faham tak? So saya nak yang you tulis site kat sini adalah site you. You nak buat kat mana? Buat dekat mana? So reason dia nak kenalah ada project potential dia sikit. Kenapa you pilih site tu? Tak ada lagi ke kat tempat tu. So maksudnya you tak complete lagi lah ni. Yang ni you mention location adalah you punya klien je. Saya ingatkan site klien ni. Oh, maksudnya kena ada site untuk kita sendiri jugalah. Dekat mana? Saya nak tengok yang dalam ni adalah you propose dekat mana site you. So location dekat mana. So nak tengoklah sikit punya yang tu tak tahu yang site you betul, bukan site yang you punya klien ni. Faham? Nanti nanti saya open balik, nanti you resubmit balik lah nanti Okay. Untuk you punya brief. Dekat lagi satu yang sama ke? Masukkan slide site kita tu dekat nanti saya buat submission baru, saya buat folder barulah untuk next submission after presentation. So you submit kat situ nanti kemudian. Okay, so untuk yang ni satu saya nak you punya project brief, project issue accepted, service pun okay. Cuma you punya project approach ni nanti untuk benchmarking analysis kan, nanti katakan you ambil Sapphire Kids ni, you kena study juga tentang yang you kata structure tu lah. Maksudnya dia punya operation dia macam mana dalam sehari, dia punya operation. Contohnya daripada student tu datang, macam mana dia duduk asrama ke macam mana ke, parents dia hantar ke tempat tu ke. So macam mana daripada dia enter the class, so what will happen dekat budak ni, dia masuk kelas, lepas tu dia pergi ke mana pula, dia pergi so saya nak tahu dia punya operation dia tu. Lepas tu kalau macam Sabtu Ahad ada tak yang lain? Contohnya macam you cakap ada macam macam dia nak bring awareness. Mungkin awareness tu buat dalam Sabtu Ahad ke untuk orang luar. So tempat dia tu kat mana? You know, adakah dekat bilik student tu juga ke, ataupun ada bilik lain, macam ada macam lecture punya room ke, atau ada kelas lain ke untuk awareness ni. So maksudnya kena study tentang dia punya structure tu lah. And then education dia tu macam mana, kena tengok juga jadual dia, macam maksudnya dia punya schedule analysis lah, dia punya schedule dia macam mana, waktu rehat dia bila, kok dia lain daripada normal students ke, faham tak? And then kelas dia yang you mention about visual tu, macam mana visual yang dimaksudkan, adakah dia tu berbentuk objek ke, ataupun dia secara media ke, macam mana visual yang dimaksudkan. Sebab visual ni ada yang bentuk 2D dan 3D, adakah you menggunakan dua-dua sekali? So you nak project macam mana, so nak kena tahulah. That thing you kena research, and then nanti dekat benchmarking analysis bukan sahaja you nak kena benchmark dari segi space requirement, tapi juga you nak kena tahu dia punya operation dan juga dia punya schedule analysis lah, macam mana dia punya ni. Okay, faham tak? Okay. Alright, okay, next kita pergi ke you punya, you ada soalan lagi ke nak tanya pasal you punya ni?
kalau saya buat ni okey kan madam? Special. Okay, tapi cuma saya nak tengok you punya friends orang lagi tu dia buat about kids juga. Saya takut nanti clash sama. Saya kalau boleh sebab dia banyak kan. So maybe seorang buat tentang adults ke kan. Dia ada juga untuk warga emas, ada juga macam adult daycare kan. So you discuss lah, you try to discuss with each other. Kalau boleh saya tak naklah dia sama. Kalau boleh dia seorang buat child, seorang buat adults ke, seorang buat kids kan. You try to discuss. Kita tengok dulu presentation macam mana Mahirah present. Kalau dia belum cukup lengkap mungkin dia tukar kepada adults ke kan. Saya tak naklah sama. Sebab learning center ni dia banyak. Dia tak semestinya Montessori pun boleh. Kalau macam yang ni you buat untuk katakan you buat kids kan. Kids juga. Okay, yang ni maybe untuk special needs. Yang seorang lagi itu maybe untuk Montessori ke atau kindergarten ke. Maybe untuk normal punya. Okay. Kalau saya buat Hello? SPM Saya sudah buat apa tu saya ada sama dengan Ili lah sikit. Apa dia? Saya ada bersama dengan Ili lah. Tapi saya ambil klien lain. Okay, tak apa. Kita tengok dulu you punya presentation macam mana. Nanti kita discuss. Okay? So okay. saya tutup dulu Ili punya. Stop sharing. Kejap. Alright, so kita start dengan Siti Mahirah. Siti Mahirah mana? Okay, so saya share balik screen. Ada ke Siti Mahirah? Ada. Okay, saya share screen. Kita tengok ni. Okay, next kita pergi ke Siti Mahirah mana ya? Mahirah Syafiqah. Okay. You dapat tak screen saya? Dapat tak? Dapat. Dapat. Okay, you boleh start you punya presentation. Okay. Assalamualaikum. Hari ni saya nak present tentang SEED Autism Service. Okay, project brief. SEED Autism Service are dedicated to creating quality and effective intervention based on ABA principles for children with autism and related disorders, while maintaining high standards of ethics. We believe in the importance of collaborating with family and other professionals to provide most comprehensive program for the child. We also believe continuously raising awareness of practicing ABA the right way within the Malaysian community. So saya project briefing saya ni saya buat pasal SEED Autism Service lah, tentang tadika autism, sebab saya ada Yes, Siti Mahirah. Hello? Mana you? Sekejap. So, objective to be a useful resource in the study, research and development of methodologies, therapies and treatment of autism and related disorders. So, objektif saya ni macam untuk autism sebenarnya berguna lah untuk belajar. Macam kalau orang luar cakap Kenapa you diam ni? Sekejap madam, line saya sekat. Sekat, okay.
objective to be a useful resource in the study, research and development of methodologies, therapies and treatment of autism and related disorder. In short, autistic children have disabilities in terms of learning, reading, counting, writing and recognizing colors in addition of and the problem of associating with others. So isunya autism ni dia special, betul dia dia lembab dalam segi pelajaran, baca, kira macam tu. So konsep saya ambil healing, imaginative and cheerful lah. Design approach, color selection that enhance cheerful environment to attract autistic children. Saya ambil konsep warna-warni lah untuk tarik perhatian dari autistic children ni sebab dia tertarik daripada warna. Kalau saya research to educate, inspire child, connect to nature with art and shapes and form of creature pattern. So saya ambil nature, saya tukar daripada shape. Macam tu lah. So location, key plan saya ambil shop lot. Dalam rumah, Sungai Tiga, Rumah Seri Gombak, Batu Kes Selangor. Ni site you lah. Ya. Short lot. Ya, shop lot. You dah ada layout plan semua dah? Oh okay. So lengkap lah drawing architecture dia? Sikit lah. Okay. So you tak cerita pun design approach you ni sikit? Saya dah terangkan dah tadi. Terang dah tadi? Tak perasan. Okay, no, actually dalam ni you tak perlukan masuk konsep lagi. Sebenarnya you terus ke site, design approach dia macam mana. So boleh besarkan lah pas ni site you punya ni. Okay. So actually kawan you dah buat pasal special needs ni, center ni kan. Tapi you cuma fokus on autism je lah. Tapi saya boleh tak kalau sebab you punya ni sebab kalau saya tengok dekat you punya ni, you design approach you ni, actually dekat kindergarten biasa pun boleh. Why not you tukar kepada sama ada kindergarten ataupun Montessori ke, you create dekat sini? Kan saya nak lain sikit lah, saya tak nak lah sama you punya dengan your friend, tapi still lagi untuk kids kan, you nak buat untuk kids kan. Oh, so selain pada tadika lah madam? Maksudnya you boleh buat tadika, Montessori. Tapi yang kawan you tu buat special needs, untuk special needs center kan. Boleh. You buatlah tadika kindergarten ke ataupun Montessori pun boleh. Kalau macam you nak Islamic sikit Montessori tu kan. So you tukar dia punya ni and then client tu tak kisahlah apa-apa pun kan. Tadika apa-apa lah. Ataupun you nak ambil Brownie Bunch ke kan. Okay juga, tapi kena kalau Brownie Bunch dia ada dia punya branding dah. So you kena study about dia punya apa tu, dia punya branding, dia punya corporate team dia dah ada dia punya corporate team, kena study lah. Macam yang sama juga, you perlukan schedule, you perlukan juga program structure dia, so operation dia macam mana kan. So weekend adakah dia tutup terus, dia beroperasi ke tak kalau weekend, maybe dia bagi orang lain handle ke, tak tahulah. You kena tahulah berapa orang yang akan handle. Contohnya cikgu yang kelas biasa siapa, lepas tu cikgu yang macam maybe dia punya CEO ke yang akan bagi talk untuk weekend tu, yang bagi talk untuk macam awareness ke whatever kan. Ataupun you nak buat aktiviti lain, contohnya macam program ke, program extra ke, atau tuition ke weekend. Tak tahulah, dia macam kalau untuk tadika lah kan, tadika macam contoh macam Kumon dia ada macam weekend dia ada macam kelas tambahan kan. So maybe weekend ada kelas tambahan ke, ataupun you ada extra kelas ke, ada aktiviti ke, workshop ke, whatever you nak buat lah. So you kena research tentang tu, ada ke tak. Faham? Hello Mahira? Ya. Are you here? You dengar tak yang saya cakap tadi tu?
Ya, dengar. Dengar. So you boleh tukar kepada nanti you buat balik lah ni balik sikit, tukar sikit. You boleh guna design approach tu, boleh guna yang sama kan. Site tu maintain, cuma buat yang konsep tu je. You boleh besarkan site sikit. And then brief tu tukar kepada sama ada kindergarten ke Montessori ke. Kena tahulah different kindergarten dengan Montessori tu apa different dia. Ataupun you nak buat untuk macam transit ke, tak kisahlah transit ke ataupun apa-apa, ataupun you nak daycare untuk adults ke, adult daycare center ke, boleh juga lain sikit lah kan, dia untuk orang tua kan. So you pilih which one you prefer. Saya tak nak samalah dengan Ili. Boleh? Boleh. Okay, so you side pun tak ada masalah, dengan tu pun tak ada masalah. Ada soalan lagi tak? Tak ada. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, saya stop sharing. So nanti kejap saya tutup dulu ni. Stop sharing. Okay, so kejap lagi kita akan start dengan kita akan pergi untuk next punya presentation lah. Okay. So you all berdua boleh faham kan yang saya punya requirement tadi tu, mungkin boleh buat penambahan lah untuk next punya brief submission. Okay? Okay. Okay, so thank you very much. So kita jumpa next punya meeting pukul berapa yang saya set tu? Pukul 11.30 kan dengan yang next group. Macam boleh keluar kan?
Dia tak stop ni recording.